Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 65 dan 66 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, antara tafsir yang terbaik, mudah untuk kita faham ini, muka surat 597. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir zalika kaylu yasir. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. Tak kala mereka buka barang-barangannya, mereka menemui kembali barang-barang perkara mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami dapat memelihara saudara kami, dan kami akan membawa tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Yakub berkata, aku sekali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu pasti akan bawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub AS berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Jadi setelah anak-anak Nabi Yakub kembali dari Mesir, mereka berkata kepada ayah, setelah ini kita tak dibolehkan membawa bahan makanan, melainkan kita bawa Bunyamin pada masa akan datang. Dan ketika mereka berkata kepada ayah lagi, wahai ayah, harta yang kami bawa dari Mesir ini kembalikan kepada kita. Tengok ni, ini bukti nyata betapa baiknya hati pemimpin Mesir itu, sehingga pemurahnya dia tidak mahu mengambil barang perniagaan dengan kita. Apa lagi yang kita tunggu setelah kebaikannya ini? Jika kita kembali pada masa akan datang bersama dengan Bunyamin, dia akan menambah bahan makanan untuk kita. Kata Imam Ibn Juzai Al-Kalbi dalam tafsirnya Tashil, ini dalam ayat yang digunakan oleh Allah SWT kalau kita perhatikan, iaitu bila menyatakan wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Lihat dia, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Ayah lihat, dikembalikan barang kita. Kalau kita pergi pada masa akan datang, kita boleh ambil lebih banyak lagi. Nazdadu kaila ba'ir, kita boleh tambah satu lagi muatan, seekor lagi unta, kerana diberi ikut janji satu orang dapat satu ba'ir seberat seekor unta. Ini bahasa Arab. Ba'ir ni dikatakan dalam tafsir Durrul Masun, al-ba'ir lughatan yaqa'u ala zakari khasatan wa atrakahu ba'dhum ala naqati aidha wa ja'alahu nadhira insan. Kata para ulama bahasa, perkataan ba'ir ini biasanya merujuk kepada unta jantan, tapi kadang-kadang digunakan juga untuk betina. Macamlah perkataan insan. Insan ni merujuk manusia, insanun, jamaknya annas. Jadi insan ni merujuk kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Jadi begitu juga ba'ir. Mungkin unta ini unta betina, unta jantan, kerana dia adalah satu gender yang boleh dikongsi di antara jantan dan juga betinanya. Itu kata Al-Imam Samin Al-Halabi dalam tafsirnya Ad-Durrul Masun. Jadi bila menyebut tentang dzalika kailu yasir, kata Al-Imam Ibn Juzai Al-Kalbi pula dalam tafsirnya, in kanatil isyara ila al-ahmal fal ma'na annaha qalila la takfihim hatta yudaf ilaiha kailu ba'ir, wa in kanatil isyara ila kaili ba'ir fal ma'na annahu yasiru ala Yusuf ay qalil 'indahu aw sahal alaihi. Lihat perkataan yang digunakan sini pun dari sudut takwilan para ulama merujuk kepada maksud yang berbagai. Itu sebab dari sudut tafsir kita berusaha untuk memahami sebaik mungkin. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tafsir yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, saya tidak mengatakan ini confirm maksudnya. Ini adalah satu usaha kita untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa pakai banyak kita tafsir? Tak boleh pakai satu saja ke? Allahu Akbar. Kita dapat lihat curahan ilmu, anugerah yang Allah berikan kepada para mufassir ini berbeza satu sama lain. Kita akan dapat memahami maksud dikehendaki itu bila merujuk kepada banyak kitab tafsir, barulah kita faham. Jadi kata-kata yang dirujuk ini oleh anak-anak Nabi Yakub, mereka berkata, wahai ayah, penting bagi kita walaupun seekor unta sahaja tambahan boleh cukup untuk kita setahun akan datang. Kalau tak ada Bunyamin, maka memang tak cukup lah, apa yang kita dapat tu tak cukup. Jadi perkataan zalika kailu yasir tu merujuk kepada dua. Sama ada merujuk kepada tanpa Bunyamin, maka makanan yang bakal dibawa pulang nanti tidak mencukupi. Zalika kailu yasir, ini adalah satu timbangan, satu
sukatan yang sedikit. Itu makna pertama. Tapi kalau kita maksudkan di sini, wa nazdadu kaila ba'irin, kalau datangnya Bunyamin bersama dengan kita, kita dapat tambah satu lagi unta, satu lagi muatan unta. Walaupun 11 sekarang akan diberi kepada kita, benda tu sikit saja untuk negara Mesir yang kaya, pada penguasa yang baik hati tu ayah, sikit saja. Jadi dia dua maksud, kata Imam Ibn Juzai Al-Kalbi. Sama ada dzalika kailu yasir tu menunjukkan kepada sikitnya bahan makanan yang terhimpun di sisi mereka tanpa Bunyamin menyertai rombongan itu, nanti tak cukup satu, maka sikitlah bagi kita. Ataupun kalau maksudkan yang kedua, kata Ibn Juzai, kalaulah Bunyamin dapat ikut, kita tambah satu lagi unta muatan, kita dapat pulang jadi 11. Sikit je benda tu pada penguasa Mesir itu. 11 itu nampak banyak tapi sikit je bagi dia. Maka jangan kita abaikan peluang ni. Jadi ada dua maksud kat sini, tuan-tuan ibu ni kawasan. Saya harap tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan di sini, ya. Maka Yaqub berkata, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Dan saya telah jelaskan dalam kuliah yang lalu perkataan wathaqa yang digunakan oleh Allah SWT yang merujuk kepada pengikat. Jadi orang yang bercakap dengan kebenaran ni telah mengikat dirinya dengan sumpah dengan nama Allah SWT supaya memenuhi tanggungjawab. Jadi ini keberkaitannya dengan ayat sumpah yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Jadi Yaqub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu beri kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu akan membawanya pulang kepadaku, kecuali jika memang keadaan tidak memungkinkan. Contohnya kamu mati, maknanya hingga titisan darah yang terakhir, maka kamu telah berusaha untuk menyelamatkannya tapi kamu tak mampu, maka di situ aku menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Durrul Masun oleh Imam As-Samin Al-Halabi mengatakan kat sini, la ta'tunani bihi ni illa yuhata bikum. Ada 4 penjelasan, tuan-tuan. Yang pertama, dia merupakan istisna munqati', taqdirul kalam, lakin idza uhita bikum kharajtum min ghadabi alaikum. Maksudnya kat sini dia merupakan istisna munqati', maknanya tak ada kaitan yang pertama, bahagian pertama dengan bahagian kedua. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan, istisna ni ada 2 bentuk. Satu istisna muttasil, satu istisna munqati'. Contoh ayat yang telah saya berikan kepada tuan-tuan lama dahulu ketika kita belajar surah Yasin. Saya tak nampak siapa pun anak murid saya dalam kelas melainkan Fatimah seorang saja. Fatimah lah sebahagian daripada anak murid, maknanya semua tak datang lah. Fatimah saja semua datang. Itu namanya istisna muttasil. Fatimah lah sebahagian dari murid-murid kita. Bagaimana pula kalau guru ni berkata, saya tak nampak seorang pun anak murid saya, kecuali kerusi saja. Nak cerita semua gaib lah, semua tak datang. Jadi dalam ayat yang kedua ni, disebut bahasa Arab, itu dipanggil istisna munqati'. Maknanya kerusi itu bukan sebahagian daripada anak murid, tapi nak ceritakan gambarannya memang tak ada seorang datang lah, semua guyub, semuanya tak hadir. Itu penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi kata Samin Al-Halabi, la ta'tunani bihi illa yuhata bikum, ini istisna. Pendapat pertama merupakan dia munqati', iaitu maksud ayat ini, kalau kamu dikepung, kamu diserang, kamu memang tak mampu nak melepaskan diri kamu, maka pada waktu itu terlepaslah kamu daripada kemurkaan aku. Aku tak boleh buat apalah. Maknanya kamu telah berusaha saya upaya untuk menyelamatkannya, tapi kamu semua terkorban kerana nak menyelamatkan Bunyamin. Kalau berlaku begitu. Yang kedua, kata Samin Al-Halabi, innahu muttasil. Ini mungkin muttasil, iaitu maksud dia daripada ayat ni, kalau di muttasil, la tamtani'una minal ityan bihi illa lil ihata bikum, aw la tamtani'una minhu li'illatin min al-ilal illa li'illatin wahidatin wa hiya an yuhata bikum. Maksudnya lebih kurang sama juga, tapi dia sebut bahasa maksud, kamu kena menyelamatkan dia apa cara sekalipun kamu kena selamatkan dia. Ini maksud yang kedua. Yang ketiga, wa mustasna min a'amil am fil ahwal. Ini kata Abu Bakar dikemukakan dalam tafsir Durrul Samin, la ta'tunani bihi ala kulli halin illa fi halil ihata bikum. Ini istisna daripada a'amil am, yang berarti bahawa kamu mesti berusaha membawa dia juga dalam apa keadaan, kecuali dalam keadaan kamu terkepung. Ini salah satu maksud dia. Yang keempat, ni maksudnya kata Samin Al-Halabi, maksud la ta'tunani bihi, taqdir la ta'tunani bihi fi kulli waqtin illa fi waqtin al-ihata bikum. Ini dalam bentuk merujuk kepada waktu. Kamu kena bawa Bunyamin ni pulang apa secara sekalipun, kecualilah bila tiba waktu kamu terpaksa mempertahankannya sampailah kamu mati. Ya Allah, pada istisna ni pun bahasan para ulama panjang, dan dari sudut bahasan ni kalau kita lihat dia ada implikasi dari sudut hukum, kerana ada kaitan. Sebab itu tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian, ucapan Nabi Yaqub ini diabadikan dengan ayat. Di akhir ni kita dapat lihat
bila baginda alaihissalam menyatakan Allahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah wakil terhadap apa yang kita ucapkan. Ini mengandungi makna bahawa Allah menyaksikan ucapan dan tekad kita masing-masing. Kerana kita mohon kepada Allah membantu kita mewujudkan, mengadakan atau mewujudkan satu suasana yang selamat untuk semua. Sesudah itu biarlah dia yang mengetahui, dia menilai apa yang kita lakukan dan dia memberi kepada kita ganjaran ataupun hukuman mengikut kebijaksanaannya. Jadi menjadikan Allah sebagai wakil ni iaitu kita bertawakallah kepada Allah. Makna manusia selepas berusaha mereka bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal bukan erti penyerahan mutlak, tapi penyerahan mestilah didahului dengan usaha di peringkat manusia, kemanusiaan, manusiawi. Pernah kita lihat dalam hadis bila seorang sahabat menemui Nabi SAW di masjid dan dilepaskan untanya, maka ketika Nabi bertanya kepada beliau hal itu, dia menjawab, saya bertawakal pada Allah wahai Nabi. Nabi meluruskan kesilapan fahamnya itu tentang maksud tawakal dengan mengatakan, qilha wa tawakkal, ikat dulu kemudian barulah bertawakal. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Jadi dalam konteks ayat yang terakhir ni, dalam renungan kita pada kali ini, meletakkan Allah sebagai wakil, bertawakal kepadanya, mewajibkan seseorang hamba itu meyakini bahawa Allah yang mewujudkan segala sesuatu terjadi di alam buana ini, sebagaimana kita kena menyesuaikan kehendak dan tindakan kita dengan kehendak dan ketentuan Allah, bukan sebaliknya. Jadi kehendak dan ketentuan Allah itu antara lain dapat kita lihat cerminannya dalam hukum berkaitan sebab dan juga akibatnya, sebab musababnya. Kerana itu bagi mereka yang bertawakal hendaklah berusaha, tapi dalam masa yang sama mesti dia berserah diri kepada Allah SWT. Seumpama kita meletak wakil rakyat, apa tujuan kita memilih wakil rakyat itu tuan-tuan? Untuk dia menyuarakan hak-hak kita dan mempertahankannya di peringkat tertinggi, di peringkat pengumpalan hukum ataupun ketetapan ataupun enactment dan sebagainya. Itu namanya wakil, iaitu kita pilih dia dan kita meyakini dia akan menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang kita kehendaki, dikehendaki oleh kebanyakan orang. Maka demikian juga dalam konteks meletakkan Allah sebagai wakil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah SWT beza daripada manusia. Bezaannya kerana Allah punya hukuman, ketetapan, semuanya yang baik-baik untuk manusia. Walaupun zahirnya mungkin seorang kita akan menafikan kebaikan itu, melihat dari sudut kerosakan ataupun satu mudarat yang menimpanya, tetapi tetap di sebalik kemudaratan yang berlaku itu ada kebaikan, kasih sayang Allah SWT. Jadi Nabi Yaqub melakukan berbagai upaya, berbagai usaha dalam konteks mengizinkan Bunyamin pergi. Dia terlebih dahulu bercakap, berdiskusi, buat janji, perintahkan anak-anaknya supaya bila tiba nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya bagaimana strategi yang diambil oleh Nabi Yaqub menyuruh anak-anaknya untuk memasuki kota Mesir melalui pintu yang berbeza-beza. Kenapa ya demikian? Adakah kerana strategi itu seperti disebut anak-anak ni segak, handsome, dan tambahan pula dalam ziarah mereka yang lalu Nabi Yusuf telah mengkhususkan waktu untuk mereka sampai menjemput, menarik perhatian orang-orang lain, atau apa sebab di sebaliknya? Dan ini juga penting untuk kita faham dalam konteks kehidupan pada hari ini, supaya kepelbagaian dakwah itu berlaku dengan berbagai-bagai instrumen, jangan dilakukan dengan satu kaedah saja. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa untuk mengelakkan mereka ni ditimpa ain. Apakah maksud ain dalam konteks perkara ni? Al-hasud. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Nabi SAW sendiri pun mendoakan untuk cucunda-cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan Husain, dengan doa mohon pada Allah perlindungan daripada al-ain al-hasidah itu. InsyaAllah kita akan huraikan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.